Cerita yang pertama ialah benda ni kacau peti ais je. Benda ni berlaku tahun lepas, malam lah pukul 11 macam tu. Masa tu saya tengah main game dengan kawan-kawan dan saya main, saya dengar bunyi peti ais tu. Bunyi macam mana? Dia bunyi buka ke bunyi? Buka bunyi mesin tu. Bunyi mesin peti ais? Ya. Okey, lepas tu? Lepas tu saya pun nak tutup dan sebelum pergi nak tutup tu saya pergi ke tandas dululah. Dan masa ke tandas tu macam ada benda yang lalu dekat tepi tingkap, tepi cermin tandas. Kamu nampak macam mana tu dekat tingkap? Macam ada orang lalu, macam merah-merah lah. Dia macam lalu macam tu saja? Lalu limpas macam tu? 2 kali lah dia lalu sana dulu, lepas tu patah balik. Okey, lepas tu? Saya kencing, lepas tu saya cuci. Masa saya nak cuci tu macam ada nampak muka seseorang lah, muka perempuan. Di mana? Kan dekat dalam air tu ada bayang dia. Dalam tangki besar lah? Ya. Okey, lepas tu? Saya nampak, saya kejut dan terus lari. Saya tengah lari tu macam kaki saya kena sepak dari depan lah. Kena sepak dan terlanggar dengan almari depan tandas tu. Orang lain semua dah tidur kah masa tu? Dah, saya je masih bangun main game. So maksudnya yang kamu tengok dekat dalam air tu, dia macam bayang-bayang kan ataupun memang jelas dia punya bentuk rupa dengan rambut dia sekali kah? Ya, macam perempuan. Maksudnya kalau kamu tengok dalam air, benda tu dekat atas lah kan? Macam tu lah. Apa berlaku lepas kamu masuk bilik tu? Saya lupa nak tutup suis guys tu, jadi saya patah balik pergi dapur. Saya tekan tutup suis tu, balik lagi pergi bilik, sambung lagi main game. Saya main dalam lebih kurang 10 minit macam tu, guys tu bunyi sendiri, bunyi sekali lagi. Oh, maksudnya kamu dah tutup suis masa tu kan? Dah, saya ingatkan mak ayah saya tekan. Saya tanyalah ada tekan tidak. Dia orang cakap tak ada. Macam ada orang balik. Jadi saya periksa balik tempat peti ais tu. Saya tengok suis tu masih tutup. Fikiran saya dah fikirkan pasal tu lah masa tu. Saya masuk bilik dan saya cakap ke kawan-kawan saya, kita sambung esok je lah main. Saya cakap. Saya tidur sekejap, lepas tu bangun balik. Masa saya bangun balik tu masih lagi dengar bunyi peti ais tu. Lepas kamu off tu dia masih bunyi. Cuma malam tu saja. Ya, cuma malam tu je lah. Malam lain tak ada. Tony mau ceritakan tentang kisah seram pertama di poli. Masa tu dekat poli dulu kan, masa SEM 1, mungkin ini bukan bukan kali pertama Tony nampak, tapi ini adalah antara yang Tony tak boleh lupa lah. Semua orang mengalami situasi seram semasa di kampus. Itu yang best sebenarnya. Ya. So di kampus semasa SEM 1, ini bukan di Unimas tapi di kampus lain. Sebelum ni Tony ada ambil di kampus lain. So Tony masa tu SEM 1, biasalah masuk SEM 1 kita belum aware lagi dengan suasana, belum bersedia lagi dengan suasana kampus. Tiba-tiba masuk asrama kan, baru mendaftar, hari mendaftar, hari masuk asrama kan. Masa Tony masuk asrama, tiba-tiba kan ada kawan yang sebelah bilik Tony, dia belum mendaftar lagi. So bilik yang Tony diam sekarang ni, dia arah satu bilik hujung. Dia bilik hujung dekat tepi padang. Lepas tu berapa orang satu bilik? Satu bilik 2 orang. Tapi masa tu roommate Tony masa tu dia memang dah balik kampus, tapi dia tak tinggal dengan Tony. Sebab dia dah ada kawan kan, dia tidur dengan kawan dia dulu. So maksudnya Tony duduk sorang-sorang. Tony tinggal sorang-sorang dalam bilik. Lepas tu kan tengah Tony sorang, tiba-tiba ada anjing menyalak dekat. Pukul berapa? Around jam 7 ke 8 macam tu. Disebabkan masa tu Tony seorang je. Tony ingat masa tu Tony ingat ada orang sebab roommate rakan sebelah bilik tu dah balik. Jadi Tony jenguklah keluar. Cun pada masa tu juga dekat satu aras tu belum ada penghuni dia. Jenguk melalui pintu ke melalui tingkap? Melalui pintu. Tony jenguklah melalui pintu. Tak ada juga orang. Tony jenguk lagi lah pintu satu lagi, pintu bilik kawan saya tu. Jenguk lagi tapi tak ada orang. Masih juga tak ada orang. Lepas tu Tony masuk bilik. Masa Tony masuk bilik tu Tony tengok movie dulu. Lepas tu masa tengok movie tu ada juga anjing menyala. Lepas tu Tony buka lah jendela kan. Tony buka window pane tu,
masih juga tak ada orang, tapi anjing tu masih menyala dekat luar jendela. Okay. Dekat luar. Anjing tu nampak ke tidak? Nampak anjing tu? Nampak. Dia memang kat luar tu. Okay. Lepas habis tengok movie tu, ingat-ingat mau tidur. Lepas beberapa minit mau pejam mata kan, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Okay. First Tony ingat itu roommate Tony. Tony buka lah. Tak ada orang. Seriously tak ada orang. Lama lah dia ketuk. Satu kali. Lepas tu Tony check. Lepas tu Tony masuk lagi, dia ketuk lagi. Kali kedua check juga. Memang tak ada orang. Lepas tu kan ingat ada yang mau prank macam roommate Tony kan. Roommate Tony Sem 1 dulu memang selalu prank untuk takut-takutkan Tony. Lepas tu kan kali ketiga tu Tony check lagi untuk Tony jenguklah keluar terus. Lepas tu ada dengar seorang panggil nama Tony ke sini. Tony carilah tapi masih tak ada orang. Dekat koridor tu. Dekat kawasan. Lepas tu kan Tony masuk lagi. Lepas tu Tony terlelap beberapa minit. Ada orang ketuk lagi. Tony tak buka sebab macam dah fed up lah. Macam fed up nak layan kan. Fed up nak layan sebab ingat tu prank bah first. Lepas tu ada ketuk lagi. Dia ada ketuk lagi. Macam Tony dia dah rasa marah. Lepas tu Tony buka. Nah masuklah. Tony cakap macam nah masuklah. Lepas tu tak juga roommate masuk-masuk. Sebab Tony masa tu kan ingat tu roommate. Tak juga roommate masuk-masuk. Lepas tu Tony tutup balik. Lepas tu Tony baring lagi atas kerusi. Ada dengar pensel bergeser di atas meja tu. Masa Tony pejamkan mata. Pensel tu berguling atau pensel tengah menulis? Bunyi menulis. Tengah menulis. Apa? Menulis. Dengar je lah tapi tak tengok pensel tu. Tak tengok pensel tu tapi dengar. Lepas tu Tony buka mata. Dari mana bunyi pensel tu kan? Lepas tu Tony tengoklah atas meja Tony tak ada pun alat pensel. Satu pun tak ada pensel. Yang ada adalah satu pinggan kaca. Lepas bunyi tu kan Tony bangunlah. Lepas tu Tony on switch lampu meja. Masa tu Tony buka pintu tu suruh dia masuk. Lampu tutup lah. Tak, lampu study tak buka. Memang totally tak off buka. habis. Memang totally off habis. Oh my god. Lepas tu kan Tony buka switch lampu meja. Lepas tu Tony tengoklah partikan pinggan tu. Sebenarnya the first week Tony masuk, Tony belum beli pinggan pun. Dari mana Tony dapat pinggan tu? Tapi pinggan tu memang atas meja Tony. Oh my god. Sebelum tidur tu perasan ke tidak pinggan tu memang ada kat situ? Tak ada pinggan sebelum tu. Sebab setahu Tony tak ada pinggan. Belum beli apa-apa lagi alat untuk pinggan, makan apa. Oh my god. Yang Tony ada adalah roti dan sebagainya. Sebab plan habis orientasi baru nak. Masih ingat lagi sebab pinggan kaca tu roommate Tony yang kemaskan. Lepas tu kejadian tu memang sentiasa adalah pinggan tu. Cerita pinggannya macam ni. Kan Tony nampak pinggan tu, Tony perhatikan pinggan tu. Dan Tony perhatikan pinggan tu kan ada ketukan lagi dari pintu. Jadi Tony pegang pinggan, tengah pegang pinggan dan nak buka pintu, pinggan terlepas dan jatuh berkecai. Lepas tu roommate masuklah pagi tu. Lepas tu dia tanyalah, Tony ada nampak pinggan kah? Pinggan apa? Saya tanya dengan dia. Pinggan saya dekat sini. Yang ni kah? Saya cakap dengan dia. Yang jatuh ni kah? Awak pecahkan pinggan saya ke? Dia cakap macam tu. Terlepas dari tangan. Semalam kan ada orang ketuk pintu. Pinggan ni atas meja. Kamu letak pinggan ni atas meja saya kan? Saya tanya dengan dia. Tak ada, saya letak pinggan saya atas meja kamu. Dia cakap, macam mana pinggan kamu boleh atas meja saya? Saya cakap dengan dia. So we both confused. Lepas tu dan pinggan tu diganti dengan pinggan baru. Pastikan pinggan plastik. Rasanya pinggan tu mungkin dalam almari kawan Tony kot. Lepas tu dia alihkan pergi atas tu. Ingatkan pinggan tu daripada hantu. Rupanya pinggan tu pinggan roommate. So maksudnya hantu tu pun nak guna props orang lain juga untuk letak atas meja orang. Oh, dah lah kacau orang. Saya pertama kisah aku lah. Kisah pertama kami baby ya. Dia sebab masih kecil. Masa kecil. Nak kan tu kecil kira umur 13, 14 tengah. Form 2 lah. Form 2. Tapi kena ingat lah bila masa tapi sebab makan menua kami ulu ada lain. Ini kami tu niat laki-laki dia
salah orang manca selalu lipet tinggal lain kira pupuk kami nurun nih semasanya berjalan kaki inang motosikal lepas subuh lagi nemu dia motosikal lagi pecah nanti jauh dari rumah kami lah kira berdarat lantai 1 kilometer dinya kami ni ke bukitnya udah sungguh ada jalan tanah ya minatnya tinggi bukit dia baru bisa lain kan desa dia tinggi gak yang lain bukan yang lain sebab yang bahagian hulu-hulu ni memang akan terpaksa pergi ke tempat yang tinggi untuk dapatkan akses talian internet lah. Connection dia. Dah ya. Dia suka kami buat. Kami suka dah segi atas bukit dah lah. Bedau. On the way ke atas. On the way ke atas. On the way ke atas dalam kami maksudnya dalam tubuh 9 tina 8 lain kami kayaknya. Jalan ke atas. Dan kami online dalam akhirnya pukul 10 katanya kami mulai belum menurun mungkin lah bila kami mulai dia tekeh baik jalan sebenarnya jalannya bisa pondok kira bakal rumah sih dari Robin Hood pondok mian lah pondok mian lah dan kami berjalan boleh ke rumah lah lebih simpel rumah masanya kami nara berjalan di si jalan ya hari apanya hari berapa sama Malah Jumat. Kami masanya ada yang berjalan ke baris di jalan ada itu 1000 tengah jalan kena jalan bakal sampai siang rata. Intinya bila dalam kami berdaratnya berjalan kakinya kami bercerita lah pas atas seram. Tiba-tiba lepas foto sikit orang setiap mau teknya tempat aku selalu teko berjalan aku selalu melihat belakang. Bila ada data kurang lebih 100 meter bina malik aku ke belakang pada posisi terkurang tapi kena madah kurang nama dari pelakapan banyak diam aja aku nangis tidak lari dah bila lari lagi cikuk terap cikuk tinggal tak gantung bawahnya telah bukan ni gambar dah kira nak pakai putih lah kain putih lah berdiri dekat pondok tisinya Payah belakang. yang berdiri berdisinya tisi jalan lah tisi jalan berdiri kenyang aja bisa pada buat bisa pajai tinggi amat tinggi kan unik kita amat tinggi pedak buah lah Seram gua belakang tu. dalam masa kami nya dah belum berjalan tapi kuda medaknya tapi bunyi berjalan aja sudah ngaji nusi cerita tu dia malik ke belakang baru dia medak lah main aku malik ke belakang aku tu setiap atau berjalan tempat yang sikit malik ke belakang lah tanya deh halo tu sebulan bedau berjalan baik datang penuh simpan kapan aku sikonya yang medak tapi enak bakal aku nak mata tapi dalam masa yang sama kami pelanda adanya terjapun kami narai madah utai nama-nama lapan kami tersikit rindu kembali ke pengandiri pelanda kami mulai artinya datang berumah baru kumadah sidak pasal aku bisa mendapat kenya artinya nak berani kami lipat adanya nak berani lipat kaki. Cerita kedua ni adalah cerita kawan saya masa dia tengah deras lah orang tu untuk sikalnya. Dia nak ambil isteri dia pulang kerja kurang lebih dalam pukul 8 ataupun 9 macam tu. Masa dia nak belok ke kanan tu dia cakap bahu dia rasa macam ada orang pegang. Benda tu macam picit leher dia macam ni atau macam cekak sampai dia terlanggar pintu kereta orang. Badan dia pun terlempar dekat atas bumbung kereta orang tu. Oh, maksudnya lepas rasa kena cekik tu, dia terus macam terkejut terus aksiden sendirilah. Ya, lepas tu badan dia tercampak dekat atas bumbung. Sebelum dia jatuh ke bawah dia cakap ke saya, dia ada nampak seorang perempuan sedang berdiri dekat atas untuk motosikal dia tu. Baju putih dia cakap. Kalau manusia takkanlah laju sangat lari dekat tu. Motor saya tu dia cakap. Motosikal dia macam mana masa tu? Motosikal dia terpelanting ataupun rebah sama? Lepas dia langgar tu motosikal tu rebah, badan dia terlempar. Okay, dan masa terlempar tu benda tu di mana? Dekat motosikal dia tu lah. Berdiri dekat motosikal. Ya, sebelum dia jatuh ke bawah dia cakap. Ada nampak benda tu. Lepas tu dia pergi hospital. Luka dia sikit je terteruk. Macam 3 hari macam tu lah dia kat hospital. Lepas tu dia sampai ke rumah. Benda tu pun kacau dia lagi ke rumah. Dia cakap benda tu kacau pintu almari dia dan pintu bilik dia.
Main hempas-hempas kah? Tak, macam dia cuba nak buka macam ni. Oh, dia goyang gocang-gocang lah. Dia kocok-kocok macam tu. Lepas pintu tu dia kacau amari bilik dia pula, dia cakap. Macam dia terbuka habis lah, separuh je. Lepas tu dia tutup balik. So, sampai sekarang benda tu kacau lagi kah? Masih kacau. Dulu selalu dia kacau, dia cakap tahun lepas. Lalu tahun ni jarang. Tapi memang ada lah. Memang ada. Di kisah Tony dekat rumah yang sama, kami yang tinggal dekat rumah ni at first memang Tony seorang. Lepas tu ada lagi seorang cousin Tony, lelaki dan seorang lelaki perempuan. So kami tiga adalah orang yang penyeri rumah ni lah, first sampai dekat rumah ni. Actually kita tinggal dekat sini agak lama, dalam 1 bulan macam tu baru ada something yang merisaukan kami semua. Benda tu dia tak physically attack, dia cuma gangguan biasa-biasa. Tony kan jenis yang selalu tidur dan terjaga sampai 2-3 pagi sampai 4 pagi macam tu kan. Tony the last one yang untuk tidur, so Tony buat assignment. Lepas tu Tony tidur lah kan. Kami tiga ni selalu tidur dekat ruang tamu. Sebelum tidur tu adalah kami tiga bercerita. Dalam nak tidur tu kita orang berbual sesama sendiri. So tidak lama macam tu kita orang pun terjaga, tapi kita orang tak tahu, tak sedar bila kita orang terjaga. Bukan terjaga, tertidur. Okay. Kita orang tak tahu apabila kita orang tertidur. Lepas tu kan time tertidur tu dalam entah berapa minit yang Tony dah terlelap, tiba-tiba ada orang yang geletek telinga. Memang rasa betul-betul lah. Betul-betul rasa tangan orang masuk dalam telinga, geletek telinga. Masa tu Tony masih sedar ke tidak? Tony sebenarnya sedar sebab masa tu kan Tony terlelap dalam tidur semua. Ada orang geletek. Lepas macam kalau nak diibaratkan macam ada serangga lah attack kita punya body surface ni kan. Dia tak, tapi yang berlainannya Tony merasakan itu bukan serangga lah. Dia merasakan itu ada telunjuk, mungkin jari ni atau jari kelingking ataupun jari telunjuk. Lepas tu kan Tony tepis lah. At first Tony memang ingat tu cousin Tony sebab yang lelaki tu dia memang suka lambat tidur dan selalu main game. Beberapa minit lepas Tony tepis tu, Tony rasakan lagi orang geletek telinga. Janganlah kacau, orang nak tidur ni. Tony cakap macam tu lah at first. Lepas tu yang kali ketiga tu kan sampai Tony menjerit, janganlah kacau. Tony buka mata. Lepas tu dua orangnya tengah tidur, dua orang yang tengah berdengkur. Tony hanya nampak dua orang tu je. Lepas tu the next morning, lepas tu pagi tu cousin Tony cakap lah, saya dengar awak menjerit malam tadi, apa buat? Dia cakap macam tu, awak dah mimpi ke atau mengigau? Dia cakap dengan Tony. Dia tanya Tony, tak, Tony tak mengigau. Tony ceritakan lah dari awal sampai hujung cerita yang Tony kena ganggu. Tahu tak, cousin saya cakap masa tu saya betul-betul terkejut tau, sebab memang tak ada orang kacau Tony pun masa tu. Dia pun terkejut dan buka mata time Tony menjerit. Yang ni kisah kedua, iaitu tahun 2020. Actually Tony catat cerita ni dekat diary Tony sebab malam tu adalah malam menakutkan dan membuatkan Tony rasa tak nyaman. Masa tu Tony kat Kuching, dan Tony masa Tony kat Kuching tu Tony menyewa satu rumah. Dia bukan rumah, dia satu bilik, dia blok kedai. Menyewa dekat blok kedai tu, Tony tak tahu apa sejarah rumah tu, tapi apa yang Tony rasa dekat rumah tu have another energy yang ada tinggal dekat rumah tu. Actually dalam dekat bilik ni Tony dapat gangguan lebih kurang 4 gangguan dah, tapi yang ni antara salah satu yang Tony tak boleh lupakan sebab sampai attack Tony personally, sampai nangis lah macam tu. Kan malam tu Tony tengah buat kerja sebab Tony masa tu tahun 2020 tu Tony ambil pengalaman 1 tahun bekerja dekat satu company. Dan naik Tony bekerja, Tony buat satu design, Tony design, habiskan design lah untuk siapkan design sebab kita nak submit design untuk ke bos untuk keesokan harinya kan. Lepas Tony dah siapkan design, lepas tu Tony itulah cuci tangan, cuci gigi apa semua. Lepas tu sembahyang apa semua untuk ibadah tidur, sembahyang untuk semua tidur. Lepas tu beberapa minit kemudian Tony terlelap dan terdengar orang ketawa di tepi telinga Tony. Masa orang tu ketawa, Tony buka mata, dan pada masa tu juga Tony nampak 3 orang. Dia orang tahan kepala, tangan dan kaki Tony. Memang jelas lah. Memang jelas. Kalau Tony pandai lukis, Tony akan lukis, tapi Tony tak pandai lukis. Figure dia macam mana tu? Hitam saja kah? Tak. Dia memang bentuk manusia, seorang perempuan dan 2 orang lelaki. Mereka 3 ketawa tau. Mereka 3 ketawa macam make fun of me lah. Macam seorang tahan kepala, seorang tahan kaki dan tangan. Masa nak on the way tidur tu, tapi dalam bilik tu memang Tony seorang sajalah. Memang Tony seorang saja. Lampu tutup.
lampu tutup. Okey, muka diorang nampak ke tidak? Muka dia orang nampak sebab masa tu laptop Tony pun on. So ada sumber cahaya dari laptop. Memang Tony nampak sangat-sangat muka mereka tiga. Macam mana muka diorang? Macam muka manusia biasalah. Memang muka manusia biasa. Cuma yang menyeramkan adalah time mereka ketawa. Lepas mereka tahan tu, mereka balut Tony dengan selimut. The whole body Tony dengan selimut sampai Tony tak bernafas. Masa diorang pegang tahan kaki tu memang rasalah kena tahan dengan pegang. Sakit kan? Memang rasa tahan. Memang sakit. Kan macam manusia yang tahan kita, manusia yang tahan kepala kita. Masa tu Tony ada keluar bilik sekejap kan? Macam pergi toilet ke, pergi tandas ke? Mungkin ada diorang datang bilik Tony kan? Masa Tony tak sedar ke? Actually bilik tu satu bilik yang ada toilet dengan bilik mandi sekali. So di dalam tu memang tak ada bilik lain ataupun dekat aras Tony pun hanya ada 2 bilik. Dan satu bilik Tony yang diam dan satu lagi bilik ada orang lain diam tapi dia jarang di dalam bilik. So lepas tu macam mana? Apa jadi selepas tu? Masa dia orang bungkus Tony dengan selimut tu kan, Tony teriak. Lepas tu apabila Tony teriak dengan buka mata dengan nangisnya sekali, Tony tengok dah tak ada orang. Semuanya menghilang. Cerita kedua bukan kisah aku tapi kisah kabanku lah. Kisah dia dengar lah. Kisah dia dengar dia tusik kan nanu ya pula tamat aku nanu Kan betul suai tu. tapi ya sekarang usik kami dalam muka yang serius. Pati pasal kabanku supaya kan kami selalu mulai hari dengan motosikal. And then ya hari ulunya nak kan mancap pendam pura. Oh selepas rumah Yang selepas ni kata kimimian nu ni yang suka dalamnya manzang ke sekolah paginya pukul 5 pagi dah yang ada kan kami selalu lari kami berantai nah bersimpan nanti beratas nanti ya dalam yang adanya ya berpeluah ya kesama kau yang ada kira gol bisa medak ini tu esiko mai baku ko ya nan mau kena amai kita dek nanti ba simpan rumah dek lah. Mayu kami masanya mai baku ko ya Aku baru langkah ke ya. nah jauh ngode ke Hai wai. Nya arah mana ke Indok Tuai dah jalan? arah Kulu ya kilai. Okey. Ya kaki sekolah. Maka berdepan ko ya mu tanya Okey. Pan so. tapi jalan seberai Okey. dia ya ada laju memang motor ya dia start dari rumah kami jadi tinggal kami dah nusi tinggal kami ya udah nusinya nyam kami itu perumahan orang sekolah ngai ke lawan gunung jalan kami ululukin segi mayu tanya dia dah Urang Tuai tadi ngembak nama dia bakul aja jalan. Ya berkain mah Berkain berkeni. bakal kain kena Bukan batik. kain Mungkin bukan benda tu kan. pukul 5 bayangkan Kau pernah nak kan ambil baku kau pendam dia mampu. Kisah kedua Tony dekat rumah dia sendiri. Okay. Where I stay now. Dengan Tony dia pun berlaku recently. So Tahun inilah. Kerja. Recently. Tahun ini selepas saya beli GoPro dari cikgu. Oh okey, so masa PKP lah. Okey, hantu PKP. Masa tu kan Tony study. Tony kan diam kat sini seorang diri. Masa tu belum balik cousin Tony pun belum sampai lagi sebab semua orang masih bercuti. So Tony tinggal sendiri kat sini. So malam tu Tony study dekat meja sendiri. Around jam 6 ke 7 mulalah hujan lebat. So di situlah bermulanya cerita hujan lebat. Masa hujan tu kan Tony study dan buat assignment. Dan buat assignment tu tiba-tiba kan dengar orang ketuk pintu kuat, sangat-sangat kuat. Bayangkan ketuk pintu tu. Ketuk pintu lagi. Hantu ni suka betul nak ketuk pintu orang. Lepas dia ketuk tu time dia berhenti ketuk tu automatic lampu blackout. Dah lah sorang-sorang. Okey, lepas ketuk pintu rumah blackout. Okey, lepas dia ketuk tu Tony check lah pergi power switch tu. Tony ingat dia off dekat power switch tu. Time dia ketuk tu kan Tony check tapi tak ada kaki dekat power
ruang pintu kat bawah kaki pintu tu. Tony ada cek dekat bawah tu sebab masa tu kan malam, tak ada orang nak pergi sini. Tapi kalau macam rumah cikgu ni, kalau dia pagar dia tutup, semua tutup kunci, ada orang ketuk juga tak ada orang, itu memang seram lah. Kalau rumah Tony tu ada pagar ke tidak? Ada green. So dia nak ketuk juga. Apa masalah ni? Ketuk sama orang. The next day pagi tu aunty saya call yang punya rumah ni. So dia cakap hari ni adalah birthday. Dia bukan birthday. Dia macam ulang tahun kematian lah. Okey, ulang tahun kematian. Mungkin arwah uncle Tony rindu kot. Lepas tu dia nak jumpa ke apa ke? Mungkin. And plus game masa tu kan cikgu bukan sekadar tujak. Plus game hari tu adalah macam sebab yang owner rumah ni dia Chinese, uncle saya tu Chinese. Masa tu adalah orang bagi makan ghost festival tu. Bagi makan tu lah, bagi makan hantu tu kan. Mungkin juga kot. Kalau Tony lah, rasanya ada tak kaitan ketukan di rumah tu adalah sama dengan ketukan masa di kampus? Mungkin sama sebab dekat mana-mana Tony diam kan akan ada orang ketuk pintu. Sebab yang pengalaman tu bukan pengalaman Tony yang pertama. Banyak. Memang sebelum ini kena ketuk lah. Tapi tak pernah just dengar bunyi saja, tapi tak pernah tengok figure tu lah. Kalau dekat sini kan, kalau mengikut kepercayaan orang Islam, kalau dekat rumah cikgu pun masa dulu, kalau rumah tu dia ada dengar bunyi guli yang macam bergolek-golek banyak tu kan. So maksudnya rumah tu dia ada jin. Memang ustaz sendiri bagi tahu kalau ada bunyi guli yang bergolek-golek tu dekat manalah, dekat siling ke dekat tangga ke mana-mana, memang rumah tu ada jin. Maksudnya rumah tu macam jinnya tak elok lah, mungkin kena lagi kuat sembahyang ke apa, kena baca lagi Al-Quran ke macam tu lah. Cikgu nak timbulkan persoalan di mana adakah area Kampung Bintangor mempunyai hantu. Cikgu ceritakan pengalaman sedikit lah. Okay, hantu yang popular di Kampung Bintangor biasanya dahulu kala adalah hantu pocong ataupun dikenali sebagai hantu bangkit, dan kalau orang Sarawak dipanggil sebagai hantu kayong. Okay, yang kedua adalah hantu penanggal. Kalau orang Sarawak dipanggil hantu engkalan, dan kalau orang Sabah dipanggil hantu balan-balan. Untuk cerita cikgu sebagai intro untuk malam ini, cikgu nak ceritakan sedikit tentang hantu bangkit. Okay, dulu masa kecil-kecil, hantu bangkit ni orang cakap memang ada muncul dekat Kampung Bintangor. Pada malam itu pukul 3-4 pagi macam tu lah, sebelum nak subuh. Biasanya orang akan ada lalu dekat kawasan kampung tu. Lepas tu dia terjumpa dengan orang ini. Macam biasalah kalau kita serempak dengan orang kampung, kita akan tanya apa khabar kan, nak pergi mana. So dia tanya, dia tak menjawab. Okay, bila dah tak menjawab tu tak kisahlah, sebab kita pun nak on the way nak balik. Mungkin orang tu on the way nak balik kot. So dia tak jawab, dia balik. Pada keesokan harinya dia dapat tahu orang yang dia tanya tu sebenarnya dah mati pada sehari awal. Pada masa itulah cerita tu dia hangat tersebar lah dekat kampung. Tu hantu bangkit. Hantu bangkit dengan hantu pocong ni dia ada dua keadaan. Kalau hantu pocong dia fully pakai kain berkapan. Kalau hantu bangkit biasanya hantu itu dia tidak macam hantu, dia macam orang, pakaian seperti biasa tapi kita tak tahu orang tu dah mati. Biasanya dua-dua ni samalah, cuma hantu pocong dia gunakan kapan. Okay, untuk hantu yang kedua ni dia hantu penanggal lah. Okay, orang selalunya nampak bila masa tengah-tengah malam dia terbang over bumbung rumah orang. Kakak cikgu dia pernah ternampak. Masa itu kakak cikgu dia mengandung anak pertama. Dia duduk dekat bilik, dia cerita sendirilah. Tingkap semua tutup, dan pada masa tu dia relax, dia tiba-tiba dengar ada macam orang ketuk tingkap dia, dan dia macam nampak figure tu lah. Tu dia macam ada rambut, lepas tu ada macam body parts tu, macam perut terburai tu kan. Hantu ni dia tahu orang yang mana rumah orang yang ada anak pertama dan orang yang nak beranak. So dia tahulah. So nasib masa tu kakak cikgu dia bagi tahu nasib dia kunci tingkap masa tu. Seterusnya cikgu nak cerita sikit pasal mak cikgu juga, tapi dia ternampak beranak lah terbang. Cerita ni semasa cikgu masih rumah di Kampung Bintangor. Okay, di hadapan ataupun di sebelah rumah cikgu tu, di seberang jalan, ada satu rumah ni dia tak diduduki oleh orang. Dia macam rumah tinggal lah. So ibu cikgu dia bangun awal pukul 4-3 pagi sebab dia nak buat kuih. Biasalah kalau kita nak jual kuih pada pagi besok, dia memang akan bangun awal. So masa tu dia tengah buat kuih. Dia biasalah kalau orang tua buat kuih, dia memang akan buka tingkap. Tingkap tu macam tingkap lama, tingkap kayu buka macam tu. Bila dia buka tingkap tu, dia nampak benda tu terbang daripada rumah yang buruk tu, rumah dia tinggal lama tu, terbang pergi ke arah kubur kampung.